Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk ke kertas penerangan 1 untuk subjek aplikasi komputer 1. Objektif pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan dapat memulakan sistem komputer peribadi atau rangkaian mengikut prosedur. Yang kedua, mewujud dan menamakan fail baru. Yang ketiga, mewujud dan menamakan folder, dan yang terakhir, membuka dan menutup file folder. Okey, bagi memudahkan kamu untuk memahami langkah yang cikgu akan terangkan nanti, first cikgu akan terangkan dulu interface untuk Microsoft Word. Kalau kamu guna Microsoft Word 2019 sama macam cikgu, kamu akan nampak skrin macam ni. Tapi dalam kertas penerangan tu dia guna Microsoft Word 2013. Tapi function untuk button semua ni dia sama saja. Cuma dia punya interface ni jangan macam nampak lain sikit. Okay, so yang area sini ni kita panggil sebagai Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ni dia ada butang save, sini untuk kita butang undo, dan sini untuk kita repeat. Untuk bahagian home ni, kalau kita tekan home, di sini untuk kita edit font, di sini untuk kita letak point, ini untuk letak bullet tu. Lepas tu, di sini ada butang X ni untuk kita kasih out ni file. Yang ini pula namanya butang untuk kasih kecil. Kalau cikgu tekan dia akan kecil. Kalau cikgu tekan balik dia akan jadi besar. Ini namanya butang minimize. Ini untuk kasih keluar kita punya file ni tanpa kita tutup. Macam cikgu sudah tekan butang minimize tu, dan cikgu tekan balik, dia muncul balik. Okey. Yang dekat sini kita panggil bar tajuk. Lepas tu, kalau kita tekan di file ni, ini namanya backstage view. Backstage view untuk Microsoft Word. Kita tekan anak panah ni, dia akan pergi ke file kita semula. Lepas tu yang bahagian bawah ni, yang kamu tengok butang tambah ni, ini untuk kita zoom in, kasih besar. Yang tolak ni untuk butang kasih kecil. Ini untuk print. Ini web layout. Ini pula untuk read mode. Ni. Kalau read mode ni kita boleh baca sekejap, means kita tidak boleh edit. Okey, lepas tu yang ini namanya scroll bar. Scroll bar ni kita boleh hold mouse, lepas tu kita kasih turun, dia turun. Kita kasih naik, dia naik. Lepas tu yang ini kita panggil ruler ataupun pembaris. Fungsinya untuk kasih lurus tulisan. Contoh yang ni. Cikgu mau kasih dia sama dengan T ni. Jadi cikgu akan klik di ruler ni, lepas tu cikgu akan tarik. Tengok, dia sudah sama rata. Okay, then di sini pula bahagian sini kita panggil navigation pane. Navigation pane ni dia ada page. Sini muka surat dalam kita punya file lah. Sini untuk Reza. Contoh kita mau cari satu perkataan. Contoh kita mau cari perkataan Swiss lah. Okay, Swiss. Lepas tu sini akan muncul semua carian tentang yang ada perkataan Swiss. Okey, di sini pula namanya bar status. Sini bilangan muka surat. Di sini pula bilangan peta perkataan yang kita sudah type. Dan sini pula ialah bahasa. Lepas tu yang ini pula kita panggil sebagai cursor. Ini yang anak panah ni biasanya. Yang ini kita panggil cursor anak panah. Okey, itu sahaja.
Okey, seterusnya untuk memulakan komputer peribadi, yang pertama kamu perlu pastikan 3 pin disambung ke punca kuasa dan hidupkan kuasa. Yang kedua, hidupkan switch Automated Voltage Regulator AVR, dan yang ketiga, pastikan tiada cakra liut di dalam pemacunya. Yang keempat, hidupkan switch sistem komputer, dan yang terakhir, hidupkan switch monitor. Untuk kamu mulakan komputer dalam sistem rangkaian pula, yang pertama, pastikan switch hub dipasang. Langkah yang kedua, hidupkan komputer pelayar server. Ketiga, hidupkan palam 3 pin komputer yang disambungkan ke punca kuasa. Yang keempat, hidupkan switch komputer. Kelima, hidupkan switch monitor. Dan yang keenam, masukkan nama pengguna. Lepas tu, setkan password dan tekan enter. Okey, cikgu percaya yang kamu semua mungkin sudah tahulah cara untuk memulakan komputer peribadi ni dan juga memulakan komputer dalam sistem rangkaian. Okey, next kita akan pergi ke 2.0 iaitu operasi fail. Untuk memulakan Microsoft Word 2013, first kamu kena klik butang start. Butang start selalunya dia akan berada di bawah sini. Lepas tu yang ini untuk Microsoft Word 2013, kamu cari all program, pilih Microsoft Office dan lepas tu klik Microsoft Word 2013. Tapi kalau laptop cikgu sudah pin di bawah ni, so cikgu just tekan macam biasa. Okey, kita dah masuk di Microsoft Word. Okey, seterusnya untuk menaip dokumen, first letak cursor ni di sebelah kanan. Cursor tadi yang cikgu bilang kan ni anak panah ni, so klik di sini. Lepas tu kamu klik tab home. Lepas tu kamu boleh pilih lah bahagian font ni. Contoh cikgu mau font cikgu Times New Roman. So klik bawah ni, lepas tu pilih Times New Roman. Size ni cikgu mau size 12. Okey, lepas tu sini boleh edit lah. Sama ada mau center atau di sini. Lepas tu ini untuk kita tambah simbol-simbol tu, contoh bulat, error. Ini untuk tambah nombor. Lepas tu kamu type lah apa yang kamu mau type. Contoh cikgu type aplikasi komputer 1. Lepas kamu sudah type semua tu, kamu klik balik tab file ni and then klik save as. Lepas tu pilihlah di mana kamu mau save dokumen kamu tadi tu. Cikgu akan save di sini, KP1. Klik je tu folder. Lepas tu sini cikgu letak nama lah. Namanya aplikasi komputer. Lepas tu tekan sejak save. Okey, untuk mencipta dokumen baru, first tekan di klik file and then tekan new, klik pada blank document. Okey, so dalam file ni kita boleh type lah apa-apa yang kita mau. Seterusnya untuk menghapus aksara ataupun mempadam nombor atau huruf yang kamu sudah type ni. First letak cursor ni di mana-mana yang kamu mau delete, kamu padam, letak di hujung, lepas tu klik. Kamu boleh tekan butang backspace ni untuk padam satu-satu. Tapi kalau mau padam sekali, tekan sejak right click ni mouse, lepas tu tahan bawa ke hujung, lepas tu tekan backspace. Untuk membuka dokumen, first kamu klik di tab file ni, lepas tu tekan open.
Okey, lepas tekan open ni, pilihlah yang mana kamu mau buka. Contoh cikgu mau buka fail bab 3 ni. So cikgu klik jap dia. Lepas tu loading kejap. Okey, sudah terbuka. Okey, seterusnya kita akan belajar untuk membina fail dan folder. Untuk makluman kamu, fail tu rekod atau data yang diberikan nama untuk disimpan dalam media storan. Fail tu contoh yang kita buat Microsoft Word, Microsoft Excel, yang tu kita panggil sebagai fail. Manakala folder, dia satu ruang untuk kita simpan fail-fail tu supaya dia lebih terurus. Kita mau cari pun senang saja kita mau dapat. Lepas tu contoh folder biasa kita letak di dokumen lah selalunya. Tapi kalau di hard disk pun boleh, di desktop. Okey, untuk mewujudkan folder, yang pertama kita akan belajar cara untuk mewujudkan folder pada lokasi dokumen. Okay, first, tekan butang start ni. Lepas tu cari Window Explorer ataupun di laptop cikgu ni namanya File Explorer. Okay, klik yang file ni. Lepas tu, kamu cari dokumen. Okay, dokumen sini. Lepas tu, lepas cari dokumen, klik New Folder. Okay, biasa di atas ni dia ada simbol New Folder. Tapi laptop cikgu ni tak ada. So, cikgu akan right click. Lepas tu, New. Lepas tu, pilih yang folder ni. Okay, sudah ada folder kan? Jadi, kita namakanlah folder ni ikut kesesuaian. Contoh cikgu akan namakan folder ni aplikasi komputer. Sudah kamu namakan tu, kamu tekan enter. Lepas tu close. Okey, untuk mewujudkan folder pada lokasi local disk D, sama juga. First tu kamu kena tekan butang start ni. Okey, cari komputer. Macam cikgu klik di File Explorer dulu. Lepas tu pilih kalau laptop kamu, cari local disk D. Tapi dalam laptop cikgu ni namanya data. Tapi dia punya huruf still sama D. Okey, lepas tu klik kanan di mouse kamu ni. Lepas tu cari new. And then tekan new folder. Okey. Bagi nama lah kamu punya folder ni. Contoh cikgu letak nama aplikasi komputer. Sama sejak caranya macam tadi tu. Kamu tekan enter. Lepas tu close macam biasa. Untuk langkah kerja menyimpan file di dalam folder, first kamu klik tab file. Lepas tu save as. Okey, kamu akan nampak backstage view macam ni. Lepas tu kamu tekan browse. Lepas tu carilah di mana kamu mau simpan file ni. Contoh cikgu cari di dokumen. Cikgu letak di folder yang sudah cikgu buat tadi. Tekan ni. Lepas tu tekan folder, klik folder tu. Lepas tu tekan open. And then klik save. Seterusnya, kita akan belajar untuk mengubah suai margin dan juga orientation. So, benda margin dan orientation ni dia terletak dalam page layout. Kalau kamu klik page layout ni, nampaklah sini kan ada margin, ada orientation, size, ada column. Okey, pertama kita akan belajar untuk mengubah orientasi halaman. Ni maksud sekarang ni file kita dalam keadaan portrait, menegak. Jadi kita mau ubah dia dalam bentuk
landscape, iaitu melintang. Jadi kita perlu klik di layout, lepas tu pilih orientation ni, then kamu klik portrait, landscape. Jadi file kita ni dia akan berubah daripada tegak kepada melintang. Okay, seterusnya kita akan belajar untuk menetapkan orientasi halaman yang berbeza pada dokumen yang sama. Contoh, sekarang ni dokumen ni dalam bentuk portrait kan, menegak. Contoh cikgu mau, yang ni cikgu mau dia jadi landscape, iaitu melintang. Jadi, first cikgu akan klik di page layout ni, klik di margin, pergi ke custom margin paling bawah ni. So keluar box macam ni. Dalam orientation ni, tekan landscape, lepas tu apply tu, pilihlah sama ada mau section ni saja ataupun this point forward ni, maksudnya dalam page 7 dia akan landscape sehingga page yang selepasnya sampai page 9. Kalau whole document ni means satu dokumen ni dia akan jadi landscape. Jadi cikgu akan pilih this point forward. Lepas tu tekan saja OK. Lepas tu nanti akan berubahlah macam tu. Untuk menggunakan margin yang telah tersedia, pertama margin ni dia fungsinya untuk kita set lah, macam ruang di kiri ni ada berapa, ruang di atas ni kita mau banyakkah sikit, ruang tepi, ruang bawah ni, tu dipanggil sebagai margin. Kalau kita mau tetapkan margin yang sedia ada, senang saja tekan di page layout ni, lepas tu pilih margin ni. Lepas ni di sini sudah ditetapkan lah yang biasa digunakan. Contoh cikgu akan pilih moderate ni. Jadi tekan saja ni, klik moderate, lepas tu automatic margin akan berubah. Lepas tu untuk kita tetapkan margin mengikut format yang kita diberikan, sama juga tekan di layout, lepas tu kamu tekan margin ni, and then tekan ni, klik ni custom margin. Lepas tu boleh masukkanlah nilai margin yang kamu mau. Contoh ni ukuran dalam inci. Contoh yang dari ruang atas tu cikgu mau 0.8 inci, di kiri 0.6 inci, di bawah 0.8 inci, di kanan pun 0.6 inci. Jadi kamu just tekan OK. Lepas tu sama juga dia automatic berubah sendiri.